Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung bab yang ke-14. Peringkat dosa. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. I'lam annahu kama anna lil-inqiyadil bahimiyyah lil malakiyah a'malan hiya ashbahuhu wa mazannuhu was sunanul kasibatu lahu fakadzalika lil halati mudadati lil inqiyadi kullal mudadah a'malun wa mazannun wa kawasibu wa hiya al athab wa hiya ala maratib. Al-martabatul ula an yasadda sabiluhu ila al-kamalil matlubi ra'sa wa mu'zamu dhalika fi naw'ain ahaduhuma ma yarji'u ila al-mabda' bi alla ya'rifa anna lahu rabba aw ya'rifahu muttasifan bi sifatil makhluqin aw ya'taqida fi makhluqin shay'an min sifatillah. Fathani tashbih wa thalith al-ishraq. فإن النفس لا تتقدس أبدا حتى تجعل مطمح بصيرتها التجرد الفوقاني والتدبير العام المحيط بالعالم، فإذا فقدت هذه بقيت مشغولة بنفسها أو بما هو مثل نفسها في التقيد كل الشغل لا يقده حجاب النكرة wala mawda' ibrah fahadha huwa al-bala' kullal bala'. Ketahuilah bahawa martabat dosa ni pada peringkat-peringkat dosa. Jadi Imam Waliullah dalam bab ni dia nak cerita bahawa dosa ni maknanya penderhakaan, ketidaktaatan. Jadi dosa tu dia berlapis-lapis. Dia tidak sama. Tidak sama jenis-jenis dosa tu, dia berbeza-beza walaupun dia berkongsi satu makna iaitu tidak taat. Tapi darjah dia tu berbeza-beza lah. Seperti mana kita kata kesalahan lalu lintas, antara langgar lampu merah, tak pakai atas keledar, tak ikat tali keledar, potong kiu, memotong garis saya berkembang. Jadi semua tu dia ada kesalahan-kesalahan yang berbeza-beza pula jenis denda saman dia. Jadi dosa tu lagu tu juga. Jadi dosa-dosa ni dia ada besar, dia ada kecil. Kecil dan besar tu dia melihat melibatkan perkara apa. Dosa yang melibatkan akhlak, dosa yang melibatkan tindak tanduk, dan dosa yang melibatkan akidah. Dosa yang melibatkan akidah ni macam-macam pula. Dia banyak peringkat. Jadi kata musannif, ketahuilah bahawa hendaklah diketahui bahawa sebagaimana amalan yang merupakan kepatuhan jiwa bahimiyah kepada jiwa malakiyah mempunyai bayangan kewujudannya, sumber utamanya, dan amalan yang membawa kepadanya. Begitu juga terdapat tindakan sumber utama dan cara yang benar-benar bertentangan dengan kepatuhan ini, iaitu dosa. Jadi Imam Waliullah nak beritahu pada kita bahawa kepatuhan, jadi terah kepada dosa dan kebajikan ini, iaitu patuh, tunduk, inqiyad dia panggil. Dan inqiyad ni kena tengok, sebab dalam diri kita ni ada dua unsur. Unsur malakiyah dan satu lagi unsur bahimiyah. Seperti mana kita selalu sebut, malakiyah ni jiwa yang cenderung untuk taat, untuk beribadat, cenderung kepada alam rohani, cenderung kepada ilmu. Jiwa bahimiyah ni jiwa yang
bertentangan dengan jiwa malakiyah dari segi dia nak memuaskan syahwat dia, keinginan dia nak mendapatkan sesuatu, nak menguasai sesuatu. Jadi kalau jiwa bahimiyah itu tunduk kepada jiwa malakiyah, itu berarti kebajikan. Bila jiwa bahimiyah ni patuh kepada jiwa malakiyah, maka itu adalah perkara kebajikan. Yang ni bila malakiyah tu menguasai, menundukkan, melemahkan jiwa bahimiyah, maka perbuatan-perbuatan yang berkait dengan ketundukan terhadap bahimiyah tu, itu dikira sebagai kebajikan. Kalau jiwa bahimiyah itu mengatasi jiwa malakiyah, sehingga jiwa malakiyah terpaksa tunduk kalah kepada bahimiyah, maka itu adalah dosa. Jadi mengikut teori Imam Waliullah ni, dosa dan pahala ataupun dosa dan kebajikan itu dia bergantung kepada bahagian mana yang paling kuat. Jiwa bahimiyah kuat sehingga malakiyah kalah, maka perbuatan tersebut dikira sebagai dosa. Kalau jiwa malakiyah menguasai sehingga kalah jiwa bahimiyah, maka itu dikira sebagai bila jiwa bahimiyah kalah, maka itu adalah kebajikan. Itu dia punya asas dia antara bahimiyah dan malakiyah. Jadi kebajikan, yakni taat kepada perintah Allah Ta'ala, dan sifat taat ialah sifat malaikat. Ia dalam pelbagai peringkat. Maknanya kejahatan, dosa ni sebagai lawan kepada kebajikan, dia banyak peringkat, bukan satu. Orang yang tak faham dia kata dosa ni serupa je sebab kita tak patuh pada Allah. Dia enggak sama. Sedangkan tidak. Dalam amalan pun dia ada amalan fardu, amalan sunat. Dalam semaya kita ada rukun, ada sunat aba'ah, ada sunat hay'ah. Yang dia tak sama. Macam juga dosa. Ada dosa yang terampun dengan semata-mata istighfar. Ada dosa yang terampun dengan amalan. Macam kita berwuduk, terhapus dosa-dosa kita. Setengah dosa tu dia kena bertaubat, kena minta maaf. Itu dosa-dosa besar. Dosa yang tahap pertama ni dia panggil dosa kufriyat, kufur. Dosa tahap pertama iaitu dosa yang menutup sama sekali jalan seseorang untuk mencapai kesempurnaan yang dituntut. Maknanya ada dosa ni tak jadi belaka semua kerja-kerja. Buatlah apa jua kebajikan, buatlah apa jua kebaikan. Kalau ada dosa ni, maka kesempurnaan jiwa tu tertutup. Jiwa tu tidak dapat dibaiki selagi tak buat hak ni. Kena buat dosa ni, barulah manusia tu mencapai kesempurnaan yang dituntut. Jadi dosa ni kebanyakannya terdiri daripada dua jenis. Di bawah tahap yang pertama ni dia ada dua. Yang pertama dosa yang berkait dengan asal. Asal ni dalam kitab kita tu dia kata mabda'. Mabda' tu zat Allah lah, diri pencipta. Mana berkait dengan Allah, iaitu merujuk pada Allah kerana dia tidak mengetahui. Merujuk pada Allah, mana Allah sebagai pencipta. Ini kufur lah, kufur. Kerana dia, yakni manusia, tidak mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan. Dia rasa dia di atas dunia ni dengan kebetulan. Dia tidak rasa dia tu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dia rasa dia ni bebas melaksanakan segala kehendak dia. Jadi macam dia tak ada Tuhan. Ni dikira sebagai dosa yang besar lah. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk dalam sebuah negara, mestilah kita kena tahu bahawa kita adalah rakyat, warga negara. Jadi bila kita rakyat,
kita duduk dalam negara, atas negara ni, maka negara ni dia mesti ada pemerintah, ada raja. Dia raja tu buat undang-undang. Jadi bila raja ataupun kerajaan buat undang-undang, maka kita kena patuh. Jadi kepatuhan kita tu menggambarkan kita seorang rakyat. Sebab kalau kita tak patuh, duduk lain lah. Ataupun kalau kata sebuah tempat tu memang tak ada undang-undang, tak ada undang-undang, tak ada raja, maka itu adalah satu tempat yang porak peranda. Sebab masing-masing tu dia akan buat mengikut kehendak dia. Jadi bila tak ada undang-undang ni, maka orang tu bermaharaja lela. Jadi pembuat undang-undang tu, kalau negara, raja ataupun kerajaan. Jadi Allah SWT sebagai pencipta, dia buat peraturan, maka kita kena patuh. Jadi orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala ni, dia tidak fikir rasa pun apakah akibat daripada perbuatan dia, keadaan diri dia tidak menggambarkan dia sebagai hamba, maka dia akan bermaharaja lela. Sebab itulah Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Mana dia rasa dia tak ada Tuhan? Sebab dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Sebab dia kira dia belaka. Dia boleh buat undang-undang, dia boleh bunuh siapa dia nak, dan dia boleh mengekalkan siapa-siapa dia nak. Dia tidak rasa dia tu tertakluk kepada undang-undang. Sebab dia raja, dia mendakwa diri dia sebagai Tuhan. Jadi dia tidak mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan. Nombor 346, dia berada dalam kejahilan dengan menafikan kewujudan Tuhan seperti golongan ateis. Ateis tu maknanya Tuhan, ateis maknanya tiada Tuhan, ataupun dalam istilah dia panggil dahri, golongan dahri. Atau meragui kewujudan Tuhan, dia tak percaya pun Tuhan ni ada, dan menganggapnya sebagai satu dakwaan yang tidak dapat dibuktikan, seperti golongan agnostik. Kata dia, golongan ni golongan yang agnostik ni, mana dia kata Tuhan ni tidak dapat dibuktikan kewujudan dia. Sebab kalau benda tu wujud, maka dapat dibuktikan. Golongan ni golongan dipanggil empirical. Gapa-gapa tu empirical. Gapa-gapa tu hendaklah dibuktikan dengan panca indera. Jadi kita tidak lihat Tuhan, jadi Tuhan tidak wujud, kata dia. Sebab itulah orang putih kan dia lebih mesra dengan agama Hindu, agama Buddha. Dia kira Tuhan tu ada di depan. Kalau Islam ni dia payah nak terima, sebab tak ada pun Tuhan depan. Kalau Kristian dia ada Nabi Isa di depan dia. Jadi macam Islam ni dia tak boleh terima, sebab tak ada Tuhan. Tapi kalau orang ngaku Islam tu dia wahdatul wujud, popok orang putih dia boleh terima, sebab ini mistik. Ini Allah Sufism, Islam Sufism. Dia ada spiritual, dia kata. Dia boleh terima pula situ. Sebab kalau macam faham wahdatul wujud ni, semua ni Tuhan belaka. Semua ni Tuhan belaka. Banyak-banyak kewujudan ni pada hakikat satu saja, dan satu tu Allah. Tu kalau mengikut wahdatul wujud. Jadi golongan-golongan ni adalah golongan yang jahil tentang Allah. Atau dia mengandaikan Tuhan bersifat seperti sifat-sifat makhluk. Seperti apa ni? Ada sifat-sifat makhluk 347 ni, macam golongan musyabbihah, golongan mujassimah. Kita tak boleh nota ni. Golongan musyabbihah, golongan mujassimah ni, dia kata Tuhan ni ada tangan macam tangan kita, dia berjalan macam jalan kita, marah dia tu marah macam kita.
cemburu pun sama macam kita. Ni golongan musyabbihah ataupun golongan mujassimah. Ada sifat-sifat makhluk. Seperti kepercayaan syafaat yang salah, iaitu Tuhan boleh diampu seperti mana para pembesar diampu oleh kaki-kaki bodek. Ni pokok musyrikin ni, musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni, mereka ni mula-mula engkar akhirat. Akhirat tak ada, mereka kata. Sebab mana boleh manusia yang telah hancur tu hidup semula. Kemudian kata mereka, kalau ada akhirat, kita pun kaya. Sebab lah ni kita kaya, kita akhirat kaya pula. Tu seperangkat pula. Seperangkat pula kata, kita terima ada akhirat. Tapi akhirat ni kalau kita buat dosa banyak mana pun, kita ada pemberi syafaat kita. Maknanya hak kita sembah ni, Lat Uzza ni, segala jenis berhala-berhala yang kita sembah ni, ini adalah pemberi syafaat kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buat jahat setara mana pun, bila Allah Ta'ala panggil kita, cara kita, maka ruh-ruh yang kita sembah ni, ataupun malaikat-malaikat yang kita puja sembah ni, maka malaikat ni akan memberi syafaat pada kita. Sebab malaikat ni, kata orang musyrik, anak-anak perempuan Allah. Jadi anak-anak perempuan ni, bila dia kecek dengan ayah, maka ayah akan dengar buah dia. Jadi anak lelaki ni, kalau nak minta sesuatu daripada ayah dia, ayah hak backing, maka dia minta melalui anak perempuan. Jadi anak perempuan ni akan bodek, ayah ni akan patah sekok bila anak perempuan tu minta. Jadi mereka memperlakukan Allah Ta'ala seperti mana manusia ia mudah dibodek. Jadi konsep malaikat mengikut orang-orang musyrikin Mekah pada waktu tu, iaitu malaikat ni anak perempuan Allah. Jadi anak perempuan dah akan bodek minta dengan Allah Ta'ala untuk melepaskan kesalahan mereka tu. Itu pada tanggapan mereka. Itu dia panggil tasbih. Tasbih. Macam learn ni jugalah. Macam learn ni. Macam learn ni tu konsep tawassul. Konsep tawassul. Konsep tawassul ni, contoh mudahnya, kita nak beli kereta. Nak beli kereta Toyota. Tak. Mana kereta Toyota dibuat? Di kilang. Jadi kita nak beli kereta Toyota ni, tak boleh beli kilang. Walaupun dibuat di kilang, kita kena beli dengan hajing dia. Kena pergi kat wakil penjualan dia, SA. Ada apa? Ada agent dia. Kena beli dengan agent. Jadi samalah kata mereka, golongan yang mempertahankan tawassul ni, kita tak boleh minta sendiri dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena minta melalui agent dia. Maknanya lebay-lebay, wali-wali Allah. Jadi wali ni akan minta pada Allah Ta'ala. Jadi dia tak lagi direct. Jadi mereka menyamakan Allah Ta'ala seperti mana makhluk ni, maknanya kita kena minta melalui perantara orang tengah. Macam kita nak jumpa raja, kata mereka, nak jumpa raja ni, tak boleh kita ketuk pintu istana. Jadi kita kena melalui orang-orang dia, pembantu istana, setiausaha sultan, kena melalui orang tengah. Jadi mereka memperlakukan Allah SWT seperti itu juga. Bila mana mereka mencipta konsep tawassul, jadi apa-apa bila nak minta dengan Allah Ta'ala ni, kena sebut dulu wali tertentu. Kena wali tu minta, wali ni minta, barulah kita dapat. Ini kefahaman yang salah tentang Allah Ta'ala. Kerana menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan Allah SWT ni, fa inni qarib, aku ni dekat. Maka minta dengan dia. Kita minta direct. Sebanyak mana kesalahan kita ada, kita minta keampunan dengan Allah Ta'ala. Sebanyak mana hajat kita ada, kita minta dengan Allah SWT tanpa perlu kepada perantara.
Atau dia percaya bahawa makhluk itu mempunyai sesuatu daripada sifat-sifat Tuhan. Maknanya makhluk tu dia ada kuasa. Ini kalau kita baca dalam Fauzul Kabir, dia ada bab ni. Bab syirik. Asal dalam kitab kita ni pun ada dah sebut itu. Bab syirik kita ni, dalam bab ni dia ada bab syirik ni, maknanya makhluk ni dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Seperti kemurkaan dia tu adalah satu benda yang besar. Mana kita takut makhluk tu murka kepada kita, maka kita pun buatlah macam-macam untuk tolak kemurkaan tadi. Macam kita katalah orang kita ni, bila dia masuk hutan, kalau tak minta izin daripada penunggu hutan, tak kata tu nenek tu pergi lalu, maka akan berlaku musibah. Sebab tak ayat pada penjaga kawasan ataupun tak ayat pada wali naubah, maka kemurkaan akan mari, laknat, kutukan. Jadi kita ni hilang berkat, tak ada ke sekarang. Tu maknanya dia letak sifat Allah Ta'ala pada makhluk. Begitu juga kalau kita dapat buat baik kepada makhluk ni, maka dia akan mententeramkan jiwa, menyebabkan rezeki kita bertambah, menyebabkan kita dapat rahmat, menyebabkan kita dapat berkat. Jadi benda-benda lah itu, kalau kita faham, kita buat, berarti berlaku syirik. Sebab apa? Sebab ia menentukan berkat, ia menentukan rezeki ni Allah. Kalau mengikut Imam Waliullah ni, fahaman syirik ni macam mana? Iaitu bila mana manusia tu percaya ada pada individu tertentu ni pakaian ketuhanan. Ada sifat ketuhanan pada individu tertentu. Mana jamuh dia tu mententeramkan jiwa. Macam orang Hindu kan? Tak. Dia pergi jamuh kaki tu. Nak dapat restu. Bila restu juga tenang bagi dia. Selagi tak boleh jamuh tu, dia macam gapo-gapo tak jadi, majar, sia. Tak dapat restu lah. Konsep restu ni gapo? Mana kita buat tu dengan yakin. Bila kita dapat restu, kita tenang, kita yakin, kita hilang rasa bersalah. Jadi menyentuh bagi kepercayaan syirik ni, menyentuh benda-benda tertentu ni menyebabkan tenteram jiwa. Sedangkan ketenteraman jiwa tu mari dengan sebut nama Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau dia letak kepercayaan, kita ada tangan kita ni azimat, gantung tekuk azimat. Ada dalam poket kita capa. Tak. Selamat daripada aksiden, tulis 2408 di kusing. Selamat. Ya. Ambil air japi te email, wajib kereta, selamat kereta. Tu kepercayaan yang membawa pada syirik. Sebab bagi dia, orang-orang tertentu ni dapat memberi kesan yang luar biasa. Keselamatan daripada kemalangan, keberkatan dalam rezeki, kesembuhan penyakit. Itu benda-benda syirik yang salah. Yang kedua ini adalah tasbih, iaitu menyamakan Allah dengan manusia. Dia panggil anthropomorphism. Antro tu manusia lah. Antropologi, ilmu tentang kajian asal-usul manusia. Anthropomorphism, maknanya Tuhan bersifat dengan sifat manusia. Ataupun kalau akidah dalam kita ngaji ilmu firak ni, dia panggil mujassimah. Golongan mujassimah. Tajsim, Tuhan berjisim. Hatu ahli kalam tu dia taksir lagu ni. Dia taksir segala-galanya. Kalau ada terletak sikit pun keserupaan dengan makhluk, walaupun pada nama, tak boleh kata dia. Ni terlalu kurung, kita kata tak boleh juga.
Sebab akidah benarnya isbat. Ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Akidah ahli sunnah yang sebenarnya isbatu ma athbatallahu li nafsihi, mensabitkan bagi Allah Ta'ala itu apa yang dia sabitkan untuk diri dia. Dia kata dia bersifat dengan sifat-sifat tertentu, maka kita kena terima lah. Dengan etika bahawa min ghairi tamthilin wala takyif wala tahrif wala ta'til, pak perkara dalam pegangan ahli sunnah untuk elak daripada berlaku tasbih ataupun berlaku tajsim, iaitu mensabitkan bagi Allah Ta'ala apa yang dia sabitkan bagi diri dia tanpa kita menyatakan kaifiat gini-gini. Talih kata kaifiat gini-gini, tanpa berlaku tamthil. Kita kata serupa gini, muka Tuhan ni serupa dengan muka God tu, tangan Tuhan seperti tangan talih. Mana tangan Allah Ta'ala yang layak dengan kekuasaan diri dia, setakat tu je. Tangan yang layak dengan keagungan diri dia, tanpa menyerupai mana-mana makhluk. Wala tahrif, kita tidak boleh tukar kepada makna lain. Macam kita kata mendengar Allah Ta'ala berarti tahu, melihat Allah Ta'ala tu berarti dia tahu. Salah. Itu panggil tahrif, menyelewengkan makna. Satu lagi ta'til, kita menafikan sama sekali. Talih ni Tuhan ada tangan, talih ni Tuhan turun, talih Tuhan istiwa, talih belakang. Itu dipanggil ta'til. Ta'til itulah golongan Jahmiyahnya. Ta'til dipanggil, mengosongkan, menafikan sifat secara mutlak. Sedangkan kita ni mensabitkan apa yang Allah Ta'ala sabitkan untuk diri dia, dan kita tidak menafikan apa yang dia tidak nafikan bagi diri dia. Sebab benda tu, setiap benda ni di atas isbat dan nafi. Jadi kalau apa yang dia tidak sabitkan untuk diri dia, kita tak boleh nak sabit. Begitu juga kalau dia tidak menafikan untuk diri dia, maka tak perlu kita susah nak menafikan. Tak payah kita. Tidak jadi masalah pula. Kita kata orang tu tak berhiga ni, tak berhiga tu, kita tolong nafi bagi pihak dia, marahlah kawan tu. Tak, kita kata dia tak makan wadakang tu, sakit orat. Dia tak ni cepedak nak ke dia tak makan, kemur perut. Ni wadakang dia sakit orat. Ni buah motel, kata batuk. Tak, deriak, tak boleh kecil mani. Jadi menafikan semacam. Tahu kau dia marah lah. Sementara kalau kita setuju dengan angin dia, dia kata kita tak berhi. Jadi kita tidak boleh nak menafikan bagi pihak lain, seperti mana kita tidak boleh mensabitkan bagi pihak lain apa-apa perkara. Jadi yang kedua ni tasbih, dan yang ketiga adalah syirik. Maknanya meletakkan syirik ni, kita sebut dah ada nota dulu. Kalau nak bubuh pun boleh. Mana syirik ni meletakkan sifat-sifat Allah pada makhluk. Dia lawan. Meletakkan sifat-sifat Allah pada makhluk dipanggil syirik. Ambil sifat makhluk letak pada Allah dipanggil tasbih. Apa beza antara syirik dengan tasbih? Dia syirik dan tasbih ni, syirik ambil sifat Allah letak pada manusia. Jadi manusia tu jadi luar biasa lah. Sebab sifat Allah sifat sempurna, suci daripada kekurangan. Jadi bila kita ambil letak pada manusia, maka ia menjadikan kita faham manusia tu dia ada super power luar biasa daripada manusia lain. Kalau kita ambil sifat makhluk letak pada Allah Ta'ala, berarti kita menjatuhkan martabat Allah Ta'ala, merendahkan martabat Allah Ta'ala. Itu beza antara tasbih dengan syirik. Dan dua-dua ni rosak lah kau. Rosak akidah, kefahaman yang salah. Jadi 349, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik sebagaimana dalam firman-Nya,
innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan selain daripada itu. Jadi dia bila nombor 2, nombor 3. Nombor 1 mana? Nombor 1 tu jahiliah lah, tak kenal Tuhan. Yang pertama tu dia tidak mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan, ataupun kita kata golongan ateis. Ateis, mulhid dia panggil, mulhid. Sebab golongan ni dia, bagi dia la ilaha lah, la ilaha, tiada Tuhan. Kita orang Islam ni la ilaha illallah. Kalau kita kata Allah, Allah saja, Allah saja, jadi hak lain pun Tuhan juga lah. Kita kata Allah Tuhan, Allah itu Tuhan. Hak lain belum tentu kita menafikan ketuhanan daripada benda lain. Sebab orang kata Allah ni Tuhan, boleh jadi dia terima selain daripada Allah ada Tuhan lain. Sebab itulah dia tauhid ni dia kena kacik molek, kena ikat molek antara nafi dan isbat. Kalau nafi saja dia jadi mulhid dah, jadi golongan pertama. Kalau kita hanya sabitkan saja tanpa ada menafikan, dia boleh menyebabkan ada syirik. Syirik. Jadi hak sempurnanya, hak betulnya nafi dan isbat. Menafikan ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala dan mensabitkan bahawa ketuhanan itu milik mutlak Allah Ta'ala. Jiwa manusia tidak dapat disucikan sehingga dia memusatkan mata hatinya pada tajarrud fauqani. Yang syurgawi. Kena betul tu. Syurgawi tu potonglah. Tajarrud furqani nombor 350 di sisi Allah. Itu pun kena betul juga. Mana sebetulnya tajarrud furqani ni mana beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Itu maksud dia. Tajarrud fauqani ni beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Dan pentadbiran ilahi yang menyeluruh meliputi alam. Jadi mata hati dia tu, dia berpusat kepada iman kepada Allah Ta'ala, dan pentadbiran ilahi yang menyeluruh meliputi alam ni, nombor 351 ni, kena betul juga tu. Iaitu beriman dengan takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Hak tu hak lebih betulnya. Tadbir tu makna takdir lah. Tadbir tu maknanya ketetapan Allah. Pentadbir Allah makna ketetapan Allah. Tadbir kita ni masih lagi perancangan ataupun tindakan kita, belum tentu jadi. Tadbir Allah Ta'ala ni maknanya qada dan qadar dia. Jika ini tiada, yang ini tiada dalam dirinya makrifat tentang Allah, yang ini tauhid al-asma' was sifat, dan pentadbirannya meliputi seluruh alam semesta, yang ini tauhid rububiyah. Mana kalau tak ada tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat ni, jiwa akan tetap sibuk dengan diri sendiri. Seperti orang takabur membesar-besarkan dirinya. Maknanya dia sibuk tu, dia hanya nampak dia lah, ego dia. Dia hanya nampak diri dia je. Bila dia hanya nampak diri dia, maka segala kepentingan, segala hak dia fikir tu hanyalah diri dia. Macam mana dia kaya, macam mana dia ada kuasa, macam mana orang tengok dia, orang akak dia, orang puji dia. Tu pemusatan diri dia tu hanya pada diri dia sendiri. Ananiyah lah. Ananiyah. Atau sibuk dengan apa yang serupa dengan dirinya.
Mana dia sibuk dengan orang lain lah. Seperti orang yang berharap dan bergantung dengan orang lain sedangkan dia berpaling dari Allah. Mana orang yang bergantung dengan orang lain ni, mana tak apa kita tak ada piti pun ada guru boleh kita minta piti dengan dia. Tak? Kita pergi mana-mana pun ada boleh tupai orang tu, tupai orang ni. Mana dia ada saja tempat pergantungan dia. Dia tidak bergantung kepada Allah. Ni hak orang yang jiwa lemah lah. Hak tadi terlebih pula. Dia kata dia berlaku. Segala-gala dia. Hak ni dia lemah sangat. Tak apa ada orang tu, ada orang ni. Pada keterikatan sehingga tarbih kejahilan. Mana dia sibuk dengan diri dia, sibuk dengan manusia lain. Dari sudut mana? Pada keterikatan, yakni pergantungan. Dia bergantung dengan diri sendiri semata-mata, dia bergantung dengan orang lain, sehingga tabir kejahilan tidak dapat ditusuk. Mana dia tidak dapat dibaiki. Mana tabir kejahilan ni tidak dapat ditusuk walaupun dengan tusukan jarum. Maksud dia apa? Tabir kejahilan ni dia kena koyok ke? Kena buka. Hijab-hijab ni maknanya dinding. Tabir. Dah. Jadi kita ni macam contohlah perempuan. Dah, perempuan pakai bodoh. Nak tengok juga dia tu lagu mana. Sebab tunai kita. Dah, tetua bakal tetua kata tak boleh kelih lagi. Tak boleh kelih lagi. Ya kelih. Mula-mula kita gitu tunai tu ya. Dah. Gak mula-mula sekali tengok tu kak. Tinggal mata 2-3 hari. Lagu mana ada muka tunai kita? Tak ingat. Dah. Jadi pada tu kita pergi jumpa dia pakai bodoh dah. Kata aku tak ada kata tengok molek dah lagi dah. Wajah dia macam mana? Jadi kita pun gerak. Nak suruh dia buka, nak tengok wajah ni. Jadi tak boleh buka. Jadi nak beritahu pada kita bahawa kejahilan yang ada dalam diri kita ni ibarat seperti tabir. Buat tabir kejahilan ni maka kita dapat kenal Allah. Tabir kejahilan ni mana tak saya ngaji lah. Tak saya mari belajar, tak saya mari dengar. Tak. Maknanya kita membiarkan diri kita dalam kejahilan. Jadi tebak tabir kejahilan yang kita letak dalam diri kita ni berlapis-lapis. Tak. Sehingga suka kita nak robek, nak cari. Jadi tebak tu kadang-kadang kita nak cucuk dengan jarum pun tak boleh. Tak boleh ngitar lagi tengok. Jadi kita ni dari segi tabir kejahilan kita ni banyak. Kejahilan kita ni. Macam kita kata dah kejahilan ba'akidah. Kita pun ngaji usuluddin, ilmu tauhid. Maka nampaklah. Kenallah kita tentang sifat Allah Ta'ala. Kalau tak ngaji tak nampak. Kita ngaji pula ilmu fiqh. Maka tahulah kita cara nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Sebelum pada ni kita tak tahu nak dekat dengan Allah Ta'ala ni. Orang tak tahu dia akan ngatik. Siapa malah tak tahu, tak khabar diri dah. Jadi kita tahu, kita ngaji baru tahu pada kita lagu ni cara dia. Kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi kejahilan tu dia macam-macam jenis kejahilan. Akan ada macam-macam lapis tabir kejahilan. Jadi orang yang berusaha kenal Allah Ta'ala berarti dia cuba buka tabir tadi. Orang yang tidak mahu membersihkan jiwa dia, berat tak berat ni, dia tidak dapat mengintai. Mana dia jahil, dia tidak tahu apa di sebalik hijab tadi. Kerana kejahilan dia, kerana kemalasan dia, kerana kesombongan dia, sehingga tak ada langsung nampak. Jadi ibarat Imam Allah sebut pada kita ni, kalau kita cucuk kain di jagung di kain, tak tembus lagi. Dah. Maknanya kalau kain kita tembus, kita cucuk dengan seputung jagung, tak patah lagi maya. Mana tak nampak. Jadi di sini orang ni benar-benar jahil, sehingga usaha kita nak kata tabir dia tu terangkat hilang dah. Kita nak
Ita dengan lubang hak kecil pun tak boleh. Kadang-kadang jarum boleh patah. Sebab tu jahit nak jahit seluar jing. Tu maknanya tebal tu. Dia punya kejahilan dia. Jadi gambaran di sini, kejahilan ni mana tidak mengenal Allah Ta'ala ni, dia ada hijab. Semakin kita jauh daripada Allah Ta'ala, makin tebal hijab tadi. Dia payah nak rawat. Jadi cara nak rawatnya, kita kena balik kepada ilmu mengenal Allah Ta'ala, mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala, tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Jadi di sini jarum tu akan patah lah. Maknanya tebal tu hijab yang mendinding diri dia, maknanya keras hatinya daripada berusaha untuk mengenal Allah Ta'ala. B, dosa jenis kedua pada peringkat pertama, iaitu kata Imam Walullah, wasani ayyatakida al-laisa linnafsi nas'atun ghairu nas'atil jasadiyah wa annahu laysa laha kamalun akhar yajibu 'alaiha talabuhu fa inna an-nafsa idza udmirat dhalika lam yatmah basaruha ila al-kamali asla. Kata dia, dosa pada peringkat yang pertama bahagian yang kedua, iaitu manusia tu beriktikad, dia percaya bahawa tidak akan ada kehidupan bagi jiwa selain daripada kehidupan jasmani ini. Mana dia kata hak kita hidup ni dunia ni sajalah, lepas tu kalau kita mati gitu, habis cerita. Seolah-olah kita kata kita pega seekor kambing, dah kita pega cukup umur dia, kita pun sembelih tu, cerita dia tu dah, bila kita makan licin habis tinggal tulang, habislah cerita kambing. Ada nanti cari kambing lain pula dah. Jadi tak ada dah cerita tentang kambing tadi, sebab kita sembelih dah. Jadi manusia yang tidak mempercayai adanya akhirat ni, dia kata kita mati ni, bila orang tanya kita, habis cerita, tak ada lah, sesat dah, beres dah. Ni golongan yang nafi akhirat, engkar akhirat. Jadi hak ada je kehidupan jasadiah ni, hak kita makan minum ni, hak learning je, kata dia. Kemudian kata mereka lagi bahawa tidak akan ada kesempurnaan lain yang mesti dicari oleh seseorang. Maknanya kalau kita kaya di dunia ni, tak kaya lah, cukup lah, tak ada dah kehidupan yang lebih kaya daripada ni. Itu kefahaman dia. Sedangkan bagi orang beriman, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka tu kekayaan, kemewahan yang bergali ganda daripada apa yang ada di dunia ni. Dunia ni sikit je Tuhan bagi. Akan dia bagi di akhirat lebih besar, lebih banyak lagi. Jadi golongan yang nafi akhirat ni, dia tak percaya. Dia kata kita kaya lah ni lah, kaya sebenar-benarnya. Itu kefahaman mereka. Jadi tak perlu cari. Macam apa, kalau cerita Hindustan ni dah, dia buat ke bunga di taman bunga tu dah. Jadi pasal cerita tu kepada orang miskin, orang kasta rendah ni, dia tengok suka gitu. Dia boleh tengok kehidupan gitulah. Maknanya dia tengok orang menikmati kehidupan tu, dia dapat melegakan jiwa dia, tak apa dah bagi dia. Tapi dia tak percaya ke akhirat pun tu lah. Tapi kalau orang beriman ni, dia nampak gambaran syurga tu, mana dia perlu carilah. Sebab Tuhan cerita dalam Quran ni bukan nak kata ada syurga dengan segala nikmat, tak perlu cari. Tidak, kita kena cari, kena dapatkan benda tu. Sebab benda tu Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala janjikan untuk kita, maka kita kena usaha, kena dapatkan.
Tapi bagi golongan yang tidak percaya pada akhirat ni, dia kira sebagai hiburan, dapat tengok tu tak apa dah. Lupa seketika kesesaran hidup. Fa inna nafsa, kerana jiwa manusia ni, jika jiwa menyembunyikan fahaman ini, maka dia sama sekali tidak akan memberi perhatiannya kepada kesempurnaan. Jadi manusia ini mengingkari hari akhirat. Manusia ini mengingkari hari akhirat, jadi tumpuan pandangannya itu tidak akan ada sama sekali kepada kesempurnaan tadi. Mana jiwa manusia ni bila disembunyikan kepadanya itu, maknanya bila dia engkar akhirat, jadi tidak ada perhatian yang dia berikan untuk mencapai kesempurnaan ni, sebab dia tak percaya. Dia tak percaya sama sekali. Jadi bila dia tidak percaya, maka dia tidak akan berusaha. Tapi bila dia percaya, dia akan pergi. Macam orang kata dah, gilah di dalam hutan tu dah, di apa, dalam hutan tu ada mata geliga. Ada mata geliga ajaib. Kalau boleh tu boleh segala-galanya. Jadi kita percaya, kita gilah. Hutan tu ada rimau ko, ada gajah ko, ada, kita tak takut. Sebab ada benda yang kita nak cari. Jadi bila benda tu kita tak percaya, mana ada dah. Jadi kita tu tak ada di rumah kita, tak pergi mana-mana. Jadi kepercayaan kepada akhirat tu dia adalah pencetus untuk seseorang itu mencapai kesempurnaan. Kerana kesempurnaan jiwa ni lah akan menyebabkan kita mendapat kesempurnaan nikmat di akhirat. Kesempurnaan nikmat di akhirat dalam syurga tu hanya dapat dicapai oleh jiwa yang berusaha untuk mencapai kesucian di dunia ni. ولما كان القول بإثبات كمال غير كمال الجسد لا يتأتى من الجمهور إلا بتصور حالة تبين حالة الحاضرة من كل وجه ولولا ذلك لتعارض الكمال المعقول والمحسوس فمال إلى المحسوس وأهمل المعقول نصب له مظنة وهو الإيمان بلقاء الله واليوم الآخر وهو قوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Kesempurnaan selain daripada jasmani fizikal hanya dapat diterima oleh majoriti orang ataupun majoriti manusia dengan cara membayangkan keadaan yang bertentangan dengan keadaan sekarang dari setiap aspek. Maknanya apa? Manusia dia fikir kesempurnaan jasad sekarang ni, contohlah ada dia kata kesempurnaan kita ni bila kita ada kereta besar, rumah besar, bini comel, dah, kekayaan yang melimpah ruah, itulah kesempurnaan. Dah, hak tu hak dia nampak, hak dia nampak, dia sebagai manusia dia nampak kesempurnaan itu, kesempurnaan dari sudut tadi, dari sudut jasmani fizikal. Yang ni kekayaan zaman ni lah, harta benda, mah perak, rumah besar, istana, mah ligai, macam-macam kenikmatan, kekuasaan dia ada. Jadi untuk orang tu terima pula bahawa ada lagi lebih daripada tu, yang ni akan ada di akhirat, maka tidak dapat tidak, dia kena ada penjelasan daripada pihak Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala cerita keadaan dalam syurga yang lebih sempurna lagi. Maknanya diceritakan kepada kita keadaan dalam syurga ni dengan macam-macam nikmat, sungai daripada arak, dah, tiang katil tu daripada permata, daripada emas, macam-macam nikmat ada. Jadi kena sebut dengan cara membayangkan keadaan yang bertentangan dengan keadaan sekarang. Maknanya lain pada tu.
Macam kata dah, ahli syurga ni dia minum tu gong-gong ternapuk. Segala hal dia terdetik tu mari. Dia nak makan burung pun mari melayang sampai kat dia boleh makan. Jadi kena sebut lagu tu. Jadi sebut lagu tu mana kena sebut dengan sempurna, tak serupa dengan apa yang kita nak dapat sekarang. Mana orang nak kaya sampai ni berapa kali dia jatuh bangun. Tak. Kena ada modal, kena habis masa. Tak. Jika ini tidak dilakukan, maknanya kalau tidak dihuraikan dengan cara yang tidak serupa, maknanya kesempurnaan akhirat ni dia sama sekali dengan kesempurnaan dunia. Jadi kalau tidak dihuraikan dengan jelas, maka dia akan berlaku pertentangan antara kesempurnaan akal rasional dan kesempurnaan indrawi. Maknanya kesempurnaan indrawi ni maknanya manusia tu hanya fikir sebagai sempurna berdasarkan kepada pengalaman dia. Dia nampak dengan panca indera dia. Secara material dan duniawi ni. Sehingga seseorang akan cenderung kepada yang nyata dan mengabaikan rasional. Dia mengabaikan apa yang dapat difikirkan. Maka dengan sebab itu diletakkan oleh itu batu petanda. Batu petanda mestilah diletakkan, iaitu apa? Hari pertemuan dengan Allah. Bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah dan iman pada hari akhirat. Jadi penandanya adalah beriman dengan hari akhirat, bertemu dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala akan menyediakan segala nikmat-nikmat tu. Inilah firman Allah Ta'ala, falladzina la yu'minuna bil akhirah. Oleh itu orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, hati mereka engkar dan sikap zahir mereka sombong takbur. Maksudnya mereka tu tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Kalau orang itu beriman dengan Allah Ta'ala, maka dia akan percaya dengan hari akhirat. Wabil jumlah, fa idza kana al-insan fi hadhihi martabah min al-ithmi famata wadmahalat bahimayyatuhu tarshahu alaihi al-munafaratu min fawqihi kull al-munafarah bihaitsu la yajidu sabilan ila al-khalas abada. Ringkasnya, apabila seorang lelaki pada tahap dosa ini kemudian dia meninggal dunia, maknanya apabila seseorang itu berada pada tahap dosa ni, maknanya bila orang itu engkar akhirat. Jadi bila dia meninggal dunia, sisi kebinatangannya dilenyapkan, maknanya tubuh jasad dia tu tak ada dah, hancur luluh, dimakan oleh tanah. Tinggalnya ruh. Jadi ruh dia pada waktu itu akan disesa. Maka kata Imam Waliullah, kebencian akan menyelubunginya sepenuhnya dari atas. Maknanya malaikat tu akan soal kepada dia sampai peluh dia nak jawab. Maknanya bila dia mati, sebab dia engkar akhirat, malaikat tanya ma rabbuka, dia kata la adri. Jadi malaikat marah pada dia. Kalau kita baca pun inilah, la daraita wa la talaita, mu tak tahu, mu tak baca, mu tak beriman dengan Muhammad ni. Jadi mereka marah, maka mereka akan pukul dia, sehingga dia tidak mendapati cara untuk melepaskan diri daripadanya. Maknanya dia mendapat kemukaan Allah, dan dia diazab bermula daripada kubur lagi. Hukumnya ke atas dia kerana ingkar akhirat. Jadi ingkar akhirat ni dia mendakwa bahawa dunia ni lah satu-satunya tempat yang dia hidup. Itu dosa kesalahan yang besar. Wallahu a'lam. Tahap dosa ini kita tigalah kufur tasybih syirik. Tu hak tu engkar akhirat. Engkar akhirat. Hak mana tahap? Ringkasnya, apabila seorang lelaki pada tahap dosa ini, saya dia ada tiga ni kan, kufur tasybih syirik. Merangkumi semua. Merangkumi tadi lah.
paling besar akhirat dia tak faham je kaya akhirat tak ada gapo Tashbih dia percaya akhirat ni lagi. Dia percaya. Tapi dia percaya pun tak apalah kita lepas, kata dia. Ada pemberi syafaat.